Memandangkan kita dah penghujung tahun 2023 ni, so pelbagai folding phone yang kita dah nampak dekat market Malaysia, antaranya yang aku dah cuba sendiri macam Honor Magic VS, Huawei Mate X3, Samsung Galaxy Z Fold 5 dan juga yang paling latest sekali adalah Oppo Find N3. Antara keempat-empat folding phone yang aku dah cuba sendiri, by far this is the best foldable phone tahun 2023 dengan complete package dengan semua kelebihan dari segi hardware design, screen display, software, performance, kamera dan foldable features untuk harga RM8,000 di Malaysia. Aku akan cuba kongsikan pendapat aku yang lebih details tentang perkara yang aku suka dan juga perkara yang aku tak suka dengan Oppo Find N3 dan juga the reason kenapa aku cakap smartphone ni complete package untuk foldable phone tahun 2023. Dan untuk info tambahan korang semua bahawa market Malaysia kita dapat Oppo Find N3, tapi dekat market luar ataupun US diorang dapat OnePlus Open. Same smartphone foldable tapi different brand dan juga different market saja. So, let's talk about it. Perkara pertama yang aku suka dengan Oppo Find N3 adalah dia punya hardware design. Sekali pandang smartphone ni dah tahu ini adalah foldable daripada Oppo, nampak terlalu berbeza kot daripada typical design foldable lain. Dari segi reka bentuk dia yang solid boxy dan saiz bonggol kamera yang memang sangat besar dan sangat menonjol siap dengan branding Hasselblad lagi. Kalau perasan, ada shining effect tau dekat panel bonggol kamera dia yang memang nampak sangat eye-catching. Cuma satu perkara yang aku notice disebabkan oleh bonggol kamera dia besar sangat, kadang kedudukan jari aku tu dekat back panel kurang selesa sikit lah sebab sentiasa akan terkena dekat bonggol kamera dia. Tapi kadang-kadang rasa macam membantu juga tau untuk lebih grip sebab jari aku akan tongkat dekat bawah bonggol kamera dia tu. Setiap kali foldable phone keluar mesti akan ada tiga perkara yang kita semua akan tengok lah. Pertama sekali adalah dia punya hinge rapat ataupun tidak. Yang kedua adalah crease screen untuk dalam tu sama ada ketara nampak ataupun tidak. Yang ketiga of course dia punya cover display luar. Screen dia tu size macam mana, sama ada normal macam smartphone biasa ataupun terlalu kurus ataupun narrow sangat. Biasanya untuk foldable tahun ni aku nampak kebanyakannya memang dah menggunakan size cover display yang normal macam phone biasa, tak narrow sangat. So aku rasa daripada brand Honor, Huawei, Oppo, Tecno banyak dah keluarkan foldable yang bagus dari segi size untuk cover display luar supaya very usable tanpa kita buka skrin dalam sekalipun. Untuk Find N3 ni bagi aku Oppo berjaya buat cover display yang bagus sebab reka bentuk dia kalau tutup dan juga pegang kat tangan memang dah hampir rasa macam size phone biasa je, dan kadang-kadang aku lupa yang ini adalah foldable phone. Physically memang dia tebal sikit daripada phone biasa tapi tebal yang acceptable lah untuk aku guna cover display luar dia. Hinge dia pun tak ketat sangat, adjustment hinge dia mudah untuk aku adjust. Kalau tutup memang rapat dan juga tak ada gap langsung. Disebabkan oleh cover display luar dia ni very usable, so aku rasa macam jarang gila kot aku buka bahagian skrin dalam dia ni. Melainkan kalau aku ada tujuan tertentu lah, misalnya macam nak layan video dengan saiz lebih besar dan juga puas, ataupun aku nak gunakan sebagai tujuan multitask apps untuk buka 2-3 apps serentak. In fact, hinge untuk skrin dalam dia pun boleh hold dalam pelbagai angle yang sesuai untuk aku buat kedudukan ala-ala macam gunakan laptop lah. So biasanya mood ni aku akan gunakan dekat atas meja, masa tengah buat kerja ataupun tengah makan lah, sambil-sambil tu tanpa kita pegang, just hold macam tu saja. Tapi kebanyakan masa memang aku just gunakan dia punya cover display luar saja yang very usable tanpa aku buka skrin dalam dia. Melainkan kalau aku nak gunakan saiz yang besar dan aku nak lebih puas lah untuk view display dia tu kan. Point seterusnya adalah untuk software. So dia punya bahagian software wise, Oppo Find N3 gunakan latest ColorOS 13.2 berdasarkan Android 13, dan Oppo dah janjikan software update selama 4 tahun dan juga 5 tahun security update lebih kurang je macam OnePlus ataupun Samsung lah. So aku rasa ini adalah berita baik untuk pengguna phone Android sebab kebanyakan brand dah mula untuk bagi software update lebih lama daripada yang sebelumnya. Dulu kita dapat 2 tahun je, tapi kali ni kita dapat 4 tahun OS update. So cukup lama lah untuk korang gunakan Oppo Find N3. Aku difahamkan juga November lepas Oppo ada perkenalkan dia punya ColorOS 14 based on Android 14. So aku expect mungkin dalam masa terdekat juga kita akan dapat update untuk ColorOS 14 pada Oppo Find N3. Actually ini adalah foldable pertama kat Malaysia tau daripada Oppo yang official dengan harga retail macam ni. Sebelum ni tak ada. Mungkin ada, dia just bagi kita orang test je lah, bukannya dijual official macam ni. So that's why aku tak letak expectation yang tinggi sangat dekat Oppo Find N3. Mungkin aku expect bahawa dia just normal foldable daripada phone China, and then mungkin tak sehebat macam One UI Samsung, tapi sebenarnya tidak. Kalau korang rasa bahawa One UI pada Samsung Galaxy Z Fold 5 tu dah memang best, aku sarankan untuk korang cuba sendiri dekat ColorOS pada Oppo Find N3 ni. Aku jamin memang korang akan rasa best sebab dia punya software optimization dan juga app support dengan foldable features dia. So first, Find N3 memang ada bahagian features global taskbar yang bagi aku memang mudah untuk akses dan juga tukar-tukar apps penting yang biasa aku gunakan tanpa buat banyak steps. Kalau nak tukar apps, kena keluar
apps dan juga masuk apps lain. Contohnya macam phone biasa, kita nak tukar-tukar apps, sama ada kita swipe gesture ataupun kita keluar apps tu dan juga buka apps lain. Tapi untuk global taskbar, tidak. Korang just tekan-tekan situ je apps apa yang korang nak masuk. Memang seamlessly dia punya bahagian changing apps tu. Setakat ni aku dah memang cuba hardly test dia punya penukaran apps daripada global taskbar tu, memang tak ada rasa hiccup dan juga aku jamin dia super smooth lah penukaran antara apps dekat global taskbar tu. Rasanya Samsung antara yang terawal kan perkenalkan features ni pada folding phone dorang, dan aku bersyukur lah sebab Oppo pun perkenalkan pada Find N3 dorang. Selain tu, untuk play video dekat YouTube, Find N3 juga nampaknya optimize dengan features premium control daripada akaun YouTube premium aku untuk kawal video yang aku tengah layan. So memang ada button untuk play pause, backward, forward, setting quality video, speed dan juga banyak lagi. Ala-ala macam features flex mode pada One UI Samsung. Tapi yang ni versi YouTube premium. Sebenarnya features ni dah memang ada kalau korang langgan YouTube premium dekat smartphone biasa pun boleh access juga, cuma dia banyak step sikit. But aku nampak dekat folding phone lebih optimize dan juga lebih mudah. Setiap kali aku nak buka folding punya mode dengan 90 degree punya angle, dia memang automatically akan buka YouTube premium control terus untuk aku kawal. So ala-ala macam flex mode untuk Samsung One UI. So that's why aku rasa best lah dengan optimization untuk apps YouTube tu sendiri. Last one yang aku paling suka sekali dengan ColorOS untuk Oppo Find N3 adalah dia punya feature smart split screen. Bukannya double split screen, tapi korang boleh buka triple split screen yang memang very seamlessly, dan juga korang boleh buka actually 4 apps serentak tau. So aku nak kongsikan macam mana. First, memang majority apps yang biasa korang gunakan, contohnya macam YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Waze, Gmail dan juga lain-lain lagi, well optimized dengan triple split screen dia. Setakat ni aku dah gunakan memang zero issue, dan paling penting sekali adalah method dia, jenis swipe je apps apa yang korang nak guna, dan dia tak akan buka 3 apps serentak, tapi display dia hanya akan tunjuk 2 apps dengan size yang readable dan juga tak compress konten tu sampai jadi terlalu kecil. Aspect ratio dia aku nampak dalam paras yang bagus, dan kalau korang langgan YouTube Premium boleh PIP video dan jadikan total boleh buka 4 apps serentak. So 3 split screen apps, satu lagi adalah video YouTube. Cuma aku rasa ralat sikit lah dia punya split screen tu, sebab kita tak boleh nak easily tukar apps daripada global taskbar tu. So dia memang permanent kat situ je. Kalau korang buka daripada taskbar tu, dia akan jadi satu apps yang berbeza. So hopefully next update untuk ColorOS akan bagi option untuk kita easily tukar apps daripada taskbar kepada split screen itu. Poin ketiga yang aku suka dengan Oppo Find N3 adalah dia punya kebolehan kamera, dan aku rasa ini salah satu foldable phone yang tak sisihkan kebolehan kamera untuk segmen foldable. Sebab biasanya kita tengok foldable phone, diorang tak fokus sangat tau pada kebolehan kamera dan just bagi kamera yang biasa-biasa saja, dan fokus lebih kepada hardware design dia, and then cover display dan juga untuk dia punya skrin dalam. Tapi untuk Oppo Find N3 ni berbeza. Macam phone flagship Oppo yang lain juga, Find N3 gunakan setup triple kamera dengan kerjasama Hasselblad. So Hasselblad ni bukannya jenama yang biasa-biasa tau. Kamera yang cukup popular dengan harga yang sangat-sangat mahal. Puluhan ribu ringgit, tapi korang dapat merasa features Hasselblad pada kamera Oppo Find N3. By the way, ini bukannya kali pertama Oppo bekerjasama dengan Hasselblad. Sebelum ni pun dah memang ada juga untuk smartphone flagship diorang yang lain, dan aku rasa ada kekurangan sikit lah untuk kerjasama kali ni. Dia tak macam Leica dekat kamera Xiaomi. Kita ada pilihan untuk signature color Leica dan juga filter memang banyak lah, tapi untuk Oppo dia berbeza sikit. Sebab korang ada pilihan untuk features macam expand mode dengan 2 pilihan focal length yang berbeza, dan juga aspect ratio dia memang nampak unik, ala-ala macam filem punya vibe. Dan Hasselblad juga ada suntik color science diorang pada kamera Oppo Find N3, membuatkan dia punya color tu unik dan juga more true to life, tak over process sangat. Itu antara signature features untuk kamera Hasselblad yang diorang letakkan pada kamera Oppo Find N3. Tak banyak sangat tapi ada. Memandangkan Find N3 memang level premium flagship yang berharga RM8,000 di Malaysia, korang memang boleh expect lah yang features kamera dia level yang profesional untuk segmen flagship phone. So kebolehan kamera dia boleh sampai 6 kali optical zoom dan juga 120 kali digital zoom dengan rakaman video sehingga 4K 60fps. Aku perasan yang kamera Find N3 ada signature color dia yang unik dan juga tak over process sangat sampai nampak gambar tu fake ataupun over dynamic range. Cuma aku perasan yang color dia kadang-kadang nampak desaturate sikit tau, dan aku pujilah dengan features Pro XDR dia. Korang boleh nampak perbezaan highlight kalau tak gunakan Pro XDR, sebab dia akan refine lagi highlight pada gambar, nampak lebih realistik supaya nampak lebih hidup lah, dan juga texture tak nampak dull sangat. Aku juga antara peminat telephoto lens untuk dapatkan gambar close up daripada jarak yang jauh. So kamera Find N3 memang boleh bagi outcome yang bagus dari segi texture pada gambar dan juga details, tak nampak pecah sangat pun. Cuma kalau dah mula bertukar kepada digital zoom, memang boleh nampaklah less details pada gambar tu. But still image processing dia cuba untuk sharpkan gambar supaya nampak lebih cantik daripada gambar yang
memang biasa. Overall kamera, Find N3 memang boleh bagi kebolehan kamera yang korang perlukan untuk level flagship, dan aku rasa inilah yang melengkapkan lagi foldable phone dengan harga yang premium, di sebalik hanya improve software dan juga hardware ataupun design saja. Aku rasa memang kamera ni penting juga untuk foldable dengan harga yang premium. So, di sebalik oleh semua kelebihan yang aku dah kongsikan tadi, aku rasa macam tak lengkap kalau aku tak kongsikan kekurangan yang aku nampak sendiri pada Oppo Find N3. First kali, memandangkan ini adalah foldable phone, so dia memang tak ada IP rating macam apa yang Samsung offer dekat Fold 5 diorang. Even wireless charging pun tak support tau. Dengan kelas flagship premium dengan harga RM8,000, aku rasa wireless charging tu dah memang wajib, tapi Find N3 tak ada. Selain tu, smartphone ni juga tak ada ketahanan jenis Corning Gorilla Glass dekat skrin dia untuk lebih kukuh kalau jatuh, ataupun lebih tahan calak, ataupun mungkin under pressure, mungkin terduduk ataupun terpijak lah. So aku rasa kalau ada Corning Gorilla Glass macam Victus 2 yang digunakan pada Fold 5, much better untuk Find N3 ni. Actually aku dah pernah jatuhkan smartphone ni sekali tau. So masa aku tengok dia jatuh tu, berderah gila jatuh kot. Sebab ini adalah folding phone, tak ada ketahanan Gorilla Glass. So aku takut lah dia punya skrin pecah ke, kris bahagian dalam dia tu akan rosak ataupun mungkin ada dent apa semua. Tidak. Sebab luckily diorang bagi casing official ni, dan casing official ni memang sangat-sangat membantulah untuk dia punya body tu tak ada calar, tak ada dent, dan very strong lah. Aku memang tak letak ekspektasi tinggi sangat, tapi luckily tak ada apa-apa jadi dengan folding phone ni. Cakap pasal casing, kekurangan kedua yang aku nampak pada Oppo Find N3 adalah official casing yang diorang bagi tu. Sebenarnya aku memang pujilah sebab Oppo bagi sekali free official casing yang memang boleh protect hampir semua bahagian penting, dan juga dalam masa yang sama nampak mahal dengan texture yang sedap pegang, bukannya case Cikai yang murah, bukan. Cuma aku notice bila guna case dekat bahagian cover display dia memang mengganggu untuk aku gunakan sistem navigation jenis gesture yang aku lebih selesa berbanding dengan gunakan button. Sebab kalau kita nak swipe, dia punya bumper case tu memang rasa rimas dan juga ganggu jari aku untuk nak swipe skrin dia tau. So dia jadi susah dan juga kadang-kadang struggle untuk aku nak back ataupun gunakan gesture dia. Memang struggle gila kot jari aku kalau gunakan bumper case ni. Casing Oppo Find N3 ni memang berbeza tau dengan casing yang biasa aku gunakan pada phone Android lain selain pada foldable, yang biasanya bumper case dia takkan ganggu swipe gesture skrin dan kedudukan yang lebih ergonomik. Rasanya isu ni bukan hanya pada Oppo Find N3 ni sahaja, tapi aku juga rasa benda yang sama je dekat Samsung Galaxy Z Fold 5 dengan bumper case dia yang tebal dekat bahagian skrin yang memang ganggu untuk gesture jari aku. Tapi aku nampak ada 3 solution lah, sama ada korang gunakan sistem navigation buttons, gunakan casing yang lain, ataupun tak payah gunakan casing langsung untuk bahagian cover display luar dia tu. So aku sekarang ni memang just gunakan casing belakang saja, depan aku tak gunakan casing. So lebih selesa lah untuk sistem navigation gesture dia. Last one, aku rasa Oppo Find N3 dia punya first debut dekat pasaran Malaysia ni dengan harga yang RM8,000 tu agak pricey lah kalau kita bandingkan dengan pesaing dia lain. Contohnya paling dekat sekali adalah Samsung Galaxy Z Fold 5. Yes, Z Fold 5 harga dia memang tinggi, mahal, tapi dia ada pilihan varian yang rendah dengan harga sekitar RM6,000 lebih macam tu, which is aku rasa untuk nak bersaing dengan Oppo, orang akan mungkin pilih Samsung lagi sebab well known brand, dah lama kat market. Compare to Oppo, dia first debut, so aku rasa kalau first debut sepatutnya harga dia lebih kompetitif lah kalau bandingkan dengan Samsung. Mungkin dia orang boleh letak placement harga sekitar 7,000 ke 7,500 macam tu paling maksimum, ataupun lower than 7,000. So aku rasa dengan harga RM8,000 terus macam pricey kot untuk foldable first debut dekat pasaran Malaysia daripada jenama Oppo tu sendiri. Yes, hardware dan juga software dia memang tak dinafikan sangat-sangat bagus, cuma placement harga tu je. Aku rasa kena ada harga yang lebih kompetitif lah dengan foldable market dekat Malaysia ni. Tapi bila fikirkan balik, aku rasa dia bukan pasal harga saja. Aku rasa proses untuk nak develop untuk jadi the best foldable ni pun bukannya mudah. Proses R&D tu takes time juga, sebab ini adalah foldable Oppo pertama kat Malaysia. Sebelum ni diorang ada juga tahu Oppo Find N, Oppo Find N2, tapi tak masuk Malaysia. Yang ni masuk. Korang imagine lah kenapa dia masuk. Sebabnya diorang dah memang trust bahawa this is the best product diorang untuk nak jual dekat consumer, dan placement harga tu mungkin a bit pricey, but memang teknologi yang korang dapat tu kena dengan harga dia. Actually dia takkan bagi benda yang tak berbaloi ke, tidak. Cuma mungkin ada sedikit kekurangan dia, tapi aku nampak banyak kelebihan dia dari segi hardware, design dan juga software tu sendiri. Dan aku rasa ramai setuju dengan aku bahawa Oppo Find N3 adalah the best foldable phone untuk tahun 2023, sebab dia tak ada missing parts macam kamera tak bagus ke, hinge tak rapat ke, kris skrin terlalu ketara sangat, tidak. Semua benda tu diorang dah cuba perbaiki untuk cipta the best foldable untuk tahun 2023 ni kalau nak bandingkan dengan pesaing dia yang lain. Dekat market Malaysia mungkin ramai yang cakap bahawa Oppo Find N3 adalah foldable terbaik tahun ni, tapi dekat market luar misalnya dekat US, ramai yang cakap dan juga setuju bahawa OnePlus Open sama je macam Find N3 adalah foldable terbaik diorang. So that's why aku rasa memang layak untuk Oppo Find N3 ni jadi foldable terbaik tahun 2023. Untuk korang semua yang tengah mencari foldable phone, aku memang boleh recommend Oppo Find N3 yang memang complete dari segi pelbagai aspek penting dia. 2 tahun lagi
lagi pun aku rasa Oppo Find N3 masih relevan dan well perform dengan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dia. Cuma adalah sikit kekurangan dia yang korang semua perlu tahu dan tak semua phone akan perfect. Adalah perkara yang diorang letakkan dan juga diorang kena kurangkan. Misalnya macam tak ada IP rating tadi, tapi hardware design dia memang cukup-cukup bagus. Overall design wise bagi aku this is the best looking foldable phone tahun 2023 walaupun bonggol kamera dia besar sangat. Sebab besar dia kena dengan penggunaan material yang digunakan dan juga warna gold dia tau. So memang tak nampak pelik sangat ataupun janggal pun lah. So pendapat korang tentang Oppo Find N3 macam mana pula? Sama ada korang sama dengan aku ataupun sebaliknya? Cuba korang komen sikit dekat bahagian bawah ni. Okay, terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.